Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali untuk teruskan bab 5 iaitu mekanisme pewarisan. Okey, pada dalam sesi pembelajaran kita pada hari ini kita akan dapat menulis ataupun meramalkan apakah hasil genotype dan fenotype daripada mekanisme pewarisan. Okey, sebelum itu kita lihat dahulu apa yang dikatakan sebagai sejarah mekanisme pewarisan ini, di mana saintisnya penemu yang pertama dinamakan sebagai Graham Mendel, iaitu orang pertama yang menemui mekanisme pewarisan ini yang dilakukan secara teratur dan mendalam. Okey, Mendel ini sebelum itu Mendel ini menggunakan pelbagai ujian eksperimen. Okey, kemudian hasilnya dia telah menggunakan pokok kacang pi yang berbaka tulen dalam eksperimen beliau tentang kacukan monohibrid. Okey, apa yang dikatakan sebagai kacukan monohibrid, di mana kacukan tersebut melibatkan kajian pada satu ciri pada satu masa. Sebagai contoh, kalau kita nak uji ketinggian, jadi dia gunakan tinggi ataupun rendah. Okey, itu dikatakan sebagai monohybrid, satu ciri pada satu masa. Okey. Seterusnya, Mendel ini telah melakukan kacukan antara pokok kacang pi tinggi yang berbaka tinggi dan berbaka tulen dengan satu pokok kacang pi yang kerdil di mana berbaka tulen juga. Okey. So dia ambil satu ciri yang tadi iaitu ketinggian, satu tinggi, satu rendah, kerdil. Jadi dibuat kacukan. So pokok tinggi yang berbaka tulen akan mempunyai genotype dia adalah TT. So ini pengenalan untuk genotype bagi mewakili pokok tinggi. Okey, seterusnya pokok kerdil yang berbaka tulen diberikan mempunyai genotype T kecil dalam beberapa generasi sebelumnya. Okey, jadi generasi pertama hasil daripada kacukan disebut sebagai generasi filia pertama iaitu F1. Apabila individu daripada F1 dikacukkan dengan generasi filia kedua, F2 akan terbentuk. Okey, so jadi apa yang yang dikatakan sebagai genotype. Genotype adalah maklumat genetik dalam sesuatu organisma. Ingat, genetik gen. Maksud benda itu dalaman. Tapi apa yang dikatakan sebagai phenotype? Phenotype ialah ciri-ciri fizikal yang dipamerkan pada sesuatu organisma. Jadi phenotype ni benda yang kita boleh nampak. Genotype benda yang tak nampak, diwakilkan dengan simbol-simbolnya. Okey. Ini contoh raja skema kacukan monohibrid bagi ciri ketinggian. Okey. Jadi pokok kacang pi yang tinggi tadi diwakilkan dengan T besar. Pokok kacang pi yang rendah diwakilkan dengan T kecil kecil. Okey, jadi daripada T besar ini dibawa dan dihasilkan gametnya iaitu T besar dengan T besar satu. T kecil dengan T kecil, maka ini penghasilan gamet telah berlaku. Okay, penghasilan gamet ingat meiosis. Bila meiosis ada 4 sel anak. Jadi inilah 1, 2, 3, 4. Itu kaitan dia. So ingat dekat sini adalah proses meiosis. Okey. Jadi dia berlakukan kacukan monohibrid. So jadi ingat yang pertama daripada kacang tinggi, kacang lebih tinggi, yang pertama ni dikacukkan dengan yang pertama sebelah kanan. Ini kacukan nama dia. Cikgu ulang balik. T besar daripada tinggi dikacukkan dengan T kecil daripada pokok yang rendah. So kita akan dapat apa ni? T besar dan T kecil. Jadi kita tulis dekat genotype untuk generasi filial yang pertama. Okey, seterusnya daripada T besar yang pertama tadi dikacukkan kembali dengan yang pokok kerdil hasil gamet yang kedua. Jadi dapat balik T besar, T kecil. Okey, seterusnya daripada gamet yang kedua yang baka tinggi tadi dikacukkan dengan yang pertama daripada pokok yang rendah. Jadi dapat balik T besar, T kecil. Okey, seterusnya daripada gamet yang kedua daripada pokok tinggi dikacukkan dengan
Gamet yang kedua untuk pokok yang rendah. Jadi T besar, T kecil. Kalau kita tengok generasi yang pertama, semua keempat-empat sel anak ini mempunyai genotype dia T besar, T kecil, T besar, T kecil, T besar, T kecil, T besar, T kecil. Jadi, kalau kita imbas kembali pembelajaran sebelum ini, ada saja satu huruf besar itu dikatakan cari sifat dominan. Jadi dalam kes ini dominan ialah pokok yang tinggi. Resesif adalah pokok yang rendah. Maka ada saja satu huruf besar, semuanya kita ambil sifat dominan, trait dominan iaitu tinggi. Jadi pokok yang pertama, kacukan yang pertama monohybrid ini semuanya adalah pokok yang tinggi. Jadi semua genotype mempunyai T besar, T kecil. Nisbah fenotype adalah semua pokok tinggi. Okey, harap kamu boleh faham bahagian kacukan monohybrid. Okey, seterusnya kacukan monohybrid pada fila yang kedua. Okey, di mana kita ada genotype yang berbeza, dua-dualah tinggi tapi dia membawa genotype dia T besar, T kecil, T besar, T kecil daripada hasil daripada fila yang pertama dikacukan kembali dengan generasi kedua. Okey, jadi dia membawa T besar, T kecil, T besar, T kecil. Dikacukan kembali macam mula-mula tadi. Yang pertama daripada yang tinggi sebelah kiri, kacukan dengan sebelah kanan yang pertama. Jadi akan dapat T besar, T besar. Daripada yang pertama yang tinggi sebelah kiri, dikacukan kembali yang kedua dengan sebelah kanan. Jadi dapat T besar, T kecil. Okey, selesai untuk yang pertama. Okey, kita tengok yang kedua daripada sebelah kiri. Kacukan dengan yang pertama sebelah kanan. Jadi kita mulakan dengan huruf yang besar dahulu, iaitu T besar, T kecil. Yang kedua, yang bahagian pertama ini dikacukan dengan yang kedua sebelah kanan. Jadi dapat T kecil, T kecil. Jadi kalau kita lihat genotype dia dah mula berubah. Okey, yang pertama kita dapat T besar, T besar. Yang kedua kita dapat T besar, T kecil. Yang kedua, tiga juga kita dapat T besar, T kecil. Dan yang terakhir kita dapat T kecil, T kecil. Jadi, nisbah genotype kita dapat 1 T kecil, T kecil. 2 T besar, T kecil. Dan 1 juga T besar, T besar. Ini ada satu pemutalan dekat bahagian ini adalah T besar, T besar. Okey, jadi nisbah fenotype dia ialah kita tengok ini ada huruf besar, ini pun ada huruf besar, ini pun huruf besar. Jadi kita ada 3 pokok yang tinggi. Yang ini dua-dua huruf kecil. Yang ini adalah bersifat resesif. Jadi 3 tinggi dan 1 kedil. Okey.